Faiz, aku sebenarnya sekarang ni dah berpendapat bahawa Leeds United adalah antara kelab yang paling sensible dari segi cara mereka membeli pemain, cara mereka memilih target pemain. Aku adalah peminat besar Victor Orta. Aku rasa dia adalah karakter yang sangat baik di Leeds United. Kalau kau tengok cara mereka melantik Jesse Marsch dengan segera selepas Marcelo Bielsa, itu menunjukkan sebuah kelab yang ada perancangan. Kalau tengok profil pemain yang mereka beli pada hujung musim ini juga, pada musim panas juga, adalah pemain nampak seperti sebuah kelab yang ada perancangan juga dari segi pemain-pemain yang baru dibawa masuk. Dan salah satu pemain yang mereka cuba bawa masuk pada musim panas ini tetapi gagal adalah pemain yang dikenali sebagai Charles Di Ketelaere. Pemain yang ada reputasi yang cukup besar di Liga Belgium dan menjadi antara sasaran utama beberapa kelab di Eropah, termasuklah Leeds United. Dan bagi aku, kalau Leeds United tu target hang, itu bermakna ada pedigree. Dan kalau sebuah lagi kelab ini juga target hang, aku rasa hang ada pedigree. Sebab di luar England, satu lagi kelab yang very sensible pada ketika ini dari segi pembelian pemain adalah AC Milan. Kita pernah borak benda ni dalam Bola Itu Live hujung musim lepas, di mana kita memuji rekrutmen polisi AC Milan. Tapi ada orang tak puas hati tu. Kita video AC Milan Dia kita tak puas tu. hati apa? Ada banyak benda lah. Tapi dia tak puas hati tu pun bukan sebab kita salah. Dia tak puas hati tu sebab kita tak sebut banyak benda. Kalau nak sebut banyak benda, makan jam lah kita nak. Itu lantak kat dia orang lah. Yang aku boleh cakap adalah kita memuji AC Milan. Yeah. Kita bukan mengkritik, kita memuji AC Milan. Dan sekarang ini, mereka telah berjaya mendapatkan individu tersebut, Charles Di Ketelaere. Seorang pemain yang menjadi sebahagian daripada bidding war di antara beberapa kelab di Eropah, dan AC Milan memenangi pertaruhan tersebut. Dan kini dia menjadi sebahagian daripada skuad AC Milan yang menjuarai Serie A musim lepas. Charles Di Ketelaere, Faiz, apa profil pemain ini? Sekarang ni, dalam bola sepak tahun 2022 ni, ada trend baru. Trend ni sebenarnya mula, kalau kita perasan tahun 2018-2019 mula. So, kita ada center forward, number 9, serangkaian pemain nombor 9 yang tinggi, atletik, laju dan skillful all at the same time. Dulu, pemain nombor 9 yang besar, yang tinggi, akan dikaitkan dengan, orang panggil apa tu? Apa orang panggil? Kalau yang boleh hold up play, Target man. Target man. Orang panggil target man. Orang akan panggil target man. Tapi target man ni, kebolehan dia sangat limited. Dia hanya efektif untuk, kalau menjaringkan gol pun mesti scruffy goal ataupun heading goal ataupun benda-benda yang mudah dan direct untuk hang buat. Emil Heskey, Mark Viduka, Jan Vennegoor of Hesseling. Pemain-pemain yang macam tu, pemain-pemain nombor 9 boleh hold up play, boleh memberikan saingan daripada segi fizikal untuk centre back. Tapi selalunya pemain-pemain macam ni, kalau centre back tu ada sedikit kebijaksanaan, susah untuk dia main kan. Itu adalah. Tapi dalam 2-3 tahun kebelakangan ni, dan puncak dah aku percaya di tahun 2022 ni mula memuncak, adalah the new breed of number 9. Pemain-pemain tinggi, kadang-kadang kelajuan pemain-pemain tinggi ni dan skill individu mereka tak masuk tau dengan stature mereka, susuk tubuh dia. Dengan susuk tubuh dia. We can always go back to Erling Haaland. Pemain-pemain yang macam ni, yang laju, yang besar, yang centre back pun kadang-kadang belum tentu ada jawapan lagi. Macam mana nak menghadapi pemain-pemain yang macam ni? Darwin Núñez, ada juga Alexander Isak yang berketinggian 191 cm mungkin. Ada juga Hugo Ekitike yang aku cakapkan tadi. Dan di Belgium ada seorang, guys. Di Club Brugge ada seorang pemain yang bernama Charles Di Ketelaere. Dia ni mula asal dia adalah seorang attacking midfielder. Sebab kalau hang tengok banyak footage Club Brugge di UEFA Youth League, di situ ketika umur dia baru 16 tahun, dia dah bermain seolah-olah
kan UEFA Youth League kan under 19. Maknanya dia ada 3 tahun awal main UEFA Youth League ni. Tapi dia main, dia bully-bully je pemain-pemain berusia 19 tahun ni guys. Sebab satu fizikal dia tinggi, fizikal dia besar. Dan dia jenis awak yang tak takut apa tau. Bola dia nak protect, orang nak main bantai dia tak takut, dia boleh main lagi. Pada masa yang sama dia ada very silky fit yang hang rasakan, ush, besar macam ni pun boleh main macam ni. Tinggi. Aku rasa dia nak dekat 1.90 lah. Dan aku rasa attribute ni yang membuatkan banyak striker-striker yang berumur 29, 30, 31, 32 sekarang, kalau dia orang tak evolve, dia orang akan keluar daripada bola sepak awal guys. Kan? Aku 100% setuju dengan kau Faiz. Tak payah pergi jauh. Striker-striker yang ada di Milan tu sendiri, daripada Origi ke Olivier Giroud, I mean, ke semua individu ni ada peranan masing-masing. Kita dah pernah borak Milan punya recruitment sekarang ini is a mixture of young players but also experienced characters. Ramai yang tak memahami keputusan mereka untuk menandatangani Olivier Giroud, tapi siapa-siapa yang tengok gol dia baru-baru ni akan tahu dia ada space. Dalam jigsaw puzzle AC Milan ni ada satu piece tu yang hanya Olivier Giroud yang boleh lengkapkan. Ada ruang untuk Giroud dalam pasukan AC Milan. At the same time ada ruang untuk Rafa Leao, ada ruang untuk Ante Rebic, ada ruang untuk Divock Origi, ada ruang untuk Zlatan Ibrahimovic. Dan sekarang ini dengan De Ketelaere, jujur aku cakap Faiz, jentera serangan AC Milan adalah jentera serangan antara yang paling diverse di Eropah. Berapa ramai pasukan Faiz yang boleh nampak kat Eropah yang ada attacking department as diverse, yang mempunyai kepelbagaian yang ketara seperti AC Milan. Ada Zlatan Ibrahimovic yang takkan main semua game, tapi in certain games yang dia boleh main, dia boleh menambahkan satu dimensi yang sangat berbeza. Satu focal point yang kuat. Kemudian dia ada Olivier Giroud, scorer of important goals. Setiap jaringan-jaringan Olivier Giroud ni, kalau hang kumpulkan segala jaringan dia sepanjang kerjaya dia, jaringan dia tu semua, berapa banyak mata yang dia dah sumbang pada pasukan? You weigh them by their importance. Divock Origi, seorang lord yang boleh kita katakan dari Liverpool. Berapa banyak important goals yang dia score untuk Liverpool, Faiz? Lawan Everton, in the Champions League games, lawan Barcelona. The Razali Umar Kandasamy of Liverpool. Dia seorang lagi pemain yang jumlah jaringan dia tu hang kena ukur berdasarkan kepentingan jaringan, bukan jumlah jaringan. Yeah. And then hang ada Rafa Leao, which is what a player, kan? Hang ada Ante Rebic yang bagi aku awal musim ini nampak menunjukkan potensi sedikit. Pada siapa peminat-peminat Premier League yang suka tengok Sam Maximin di Newcastle, anda kena tengok Rafa Leao di AC Milan. And now you have De Ketelaere yang ada profil yang sangat berbeza dengan kesemua individu-individu. 5 striker, 5 profil berbeza. Itu adalah kepelbagaian yang luar biasa. And this is why berbalik-balik kita memuji AC Milan dan rekrutmen diorang yang sangat berpaksikan data analytics. Ada 3-4 budak muda dalam tim tu yang advise Maldini, yang advise Ivan Gazidis, yang advise ke semua karakter penting dari segi rekrutmen. Sebab mereka bukan saja rekrut berdasarkan reputasi, mereka rekrut berdasarkan kepentingan yang boleh individu-individu ni bawa kepada skuad AC Milan. Dan efisiensi. Hang tengok musim ini banyak kelab gergasi di luar sana yang cari striker, banyak. Dan semua terhigih-higih cari pemain kiri kanan. Ada yang sampai sekarang tak dapat, macam Chelsea dengan MU. Tapi yang tengok AC Milan, dari awal season tak gelabah, target diorang satu je, De Ketelaere. And eventually they got their man. Diorang tak ada nak panik try orang lain, diorang tak ada nak memandang Memphis Depay ke memandang Luke De Jong. Bukan aku nak kata diorang semua pemain yang tak baik, tapi maksudnya there is no panic buying. There's zero panic buying. Mereka sangat tenang dan akhirnya mereka berjaya mendapatkan seorang pemain muda yang akan membawa satu dimensi yang sangat berbeza kepada AC Milan musim ini, Faiz.
ada orang yang akan dikata larang mungkin memerlukan masa untuk adapt di AC Milan. Tapi bila aku tengok 2-3 perlawanan ni, bila aku tengok individual touches dia, highlight dan cara dia integrate dalam pasukan, di Catalara aku rasa tak memerlukan masa yang lama untuk memberikan impact. Dan macam cakap tadi, betapa diverse-nya profile attackers pasukan AC Milan. Mungkin mereka boleh consider tukar club colour mereka kepada colour biru mungkin. Sebab biru tu lambang perpaduan. Macam mana 5 yang diverse nak hidup dalam bersatu padu. Kalau warna mereka hitam dan merah. Hambak lawak Faiz. Lawak-lawak merdeka. Lawak merdeka. Biru lambang perpaduan. Aku yakin masa kita borak pasal AC Milan, towards the end of last season, kita menyentuh UiTM Shah Alam. di UiTM Shah Alam. Kita menyentuh kepelbagaian mereka dari segi nationality pemain. Bagaimana AC Milan adalah sebuah squad yang memiliki pemain-pemain dari serata dunia. Hang tengok centre back tu saja, Kalulu, ada Fikayo Tomori, ada Simon Kjær. Lepas tu di zon tengah saja ada karakter-karakter seperti Ismail Benacer. Sandro Sebelum Tonali. ini ada Frank Kessié yang telah pun berhijrah di bahagian hadapan. Giroud daripada Perancis, Zlatan daripada Sweden, ada Rafa Leao daripada Portugal, ada Ante Rebic daripada Croatia dan sekarang ada seorang lagi pemain, Brahim Diaz Spanyol, Theo Hernandez Perancis. So diversity dia bukan dari segi nationality saja, tetapi sekarang diversity dia tu dari segi technical quality. Dan AC Milan kini adalah antara pasukan yang paling fascinating boleh aku cakap. Kadang-kadang kita tengok rise of a sleeping giant ini, kita nak tengok sleeping giant itu membangun dengan cara, dengan metodologi yang sangat loud, yang instant, yang statement, yang ada vibe statement decisions. Tapi aku rasa AC Milan ni adalah satu kebangkitan yang sangat relaxed, sangat slow and steady, sangat sensible. Try to do things the right way. Dan jujur cakap, aku tak sabar nak tengok diorang punya perjalanan di kempen Serie A musim Tak ini. sabar nak tengok Roma lawan Milan. Hang rasa Milan menang Liga ke tak tahun ni? Tak. Tak menang Liga. Aku rasa Inter menang. Masih Inter. Serie A tahun ni tak sabar aku nak tengok.